Banyak saya tengok orang memberi hujah, buat penulisan, buat infografik, menunjukkan Mahkamah Persekutuan batal enactment, section enactment kerana ada undang-undang yang sama di peringkat persekutuan. Okay? Pertindihan. Orang kata ini pada pertindihan. Ya, yang disebut adalah pertindanan dan pertindihan undang-undang. Dan mereka bagi contoh, okey, kesalahan liwat ada section enactment, ada di dalam kanun kesiasaan section 377C kesalahan liwat juga. Okey, jadi setiap undang-undang tu dia buat infografik, dia match, maka ada undang-undang di peringkat persekutuan, maka sebab itu batal. Dan mereka katakan bagus, bukannya dihapuskan terus undang-undang ni. Undang-undang tidak dihapuskan kerana ada peruntukan yang sama di peringkat persekutuan. Saya dengar dah banyak dah ni orang cakap macam ni. Tapi Sufi, sebenarnya ini adalah satu perkara yang salah dan jauh sekali tersasar daripada keputusan Mahkamah Persekutuan. In fact, kalau Sufi baca ringkasan tu menyatakan dengan jelas bahawa pendekatan yang dibuat oleh mahkamah ialah bukan compare section dengan section. Bukan mahkamah tengok section liwat, mahkamah cari kat mana ada peruntukan liwat dalam kanun kesiasaan. Oh, ada, then batal. Mahkamah tengok section muncukari, di mana ada section sama tentang bapa ayam dalam kanun kesiasaan, maka batal. Itu bukan pendekatan mahkamah. Yang Ahmad Arif Ketua Hakim Negara menyatakan menolak approach pendekatan sebegini. Tapi apa yang dikatakan oleh Yang Ahmad Arif Ketua Hakim Negara ialah caranya untuk tengok negeri ada kuasa atau tidak adalah melihat intipati. Kita tengok section dalam enactment, apa intipati section tersebut, dan kita tengok intipati dan subject matter dia, adakah subject matter itu ada dalam tajuk kuasa persekutuan. Tidak kira, tidak peduli, tak penting sama ada atau tidak peruntukan yang sama di dalam undang-undang persekutuan. Okey, so yang tu kena jelas. Kerana ada section, Sufi, yang dibatalkan tetapi tidak ada section equivalent, tidak ada section yang sama di dalam undang-undang persekutuan. Saya bagi contoh. Saya dah bagi contoh dalam beberapa tempat. Contoh, kalau kita ambil section 41. Kan, enactment Kelantan menjadikan kesalahan transaksi yang dibuat berdasarkan riba, iaitu transaksi riba sebagai satu kesalahan jenayah syariah. Kita tahu bahawa kesalahan riba adalah perintah-perintah utama agama Islam. Wa ahallallahu al-bai' wa harramur riba. Riba ini diharamkan. Jadi tetapi hukuman itu tidak dinyatakan di dalam Al-Quran. Jadi kita boleh buat hukum takzir. Hukum takzir ni kena berasaskan perintah agama juga, ya. Jadi itu satu perkara. Kelantan buat pengharaman riba dalam section 41. Mahkamah Persekutuan dia tidak cari ada tak pengharaman riba di dalam undang-undang persekutuan, kerana kalau dia cari pun tak ada. Tidak ada peruntukan di dalam kanun kesiasaan ataupun akta kewangan Islam ke, akta perbankan ke yang menyatakan riba diharamkan. Kerana kita tahu di peringkat persekutuan kita masyarakat majmuk, kita ada institusi bank yang mana ada institusi bank yang menggunakan interest, riba dan sebagainya. Jadi persekutuan tidak buat undang-undang macam tu. Jadi mahkamah tidak lihat ada atau tidak pengharaman riba di peringkat persekutuan. Tetapi section 41 tetap dibatalkan. Kenapa? Kerana mahkamah melihat pengharaman riba ini dia masuk di bawah tajuk finance, keuangan. Yang mana tajuk keuangan ini adalah di bawah senarai persekutuan. Memang ada dalam senarai persekutuan tajuk dia keuangan. Jadi mahkamah kata memandangkan undang-undang pasal riba ini masuk dalam tajuk keuangan dalam senarai persekutuan, maka ia pun tak boleh. Maka ia pun negeri pun tak ada kuasa. Tapi kalau kita nak cakap pertindahan undang-undang, tak betul. Sebab tidak ada peruntukan di peringkat persekutuan yang mengharamkan riba. Jadi ini kena jelas. Memang ada di dalam section-section itu, ada juga section yang equivalent. Tapi kita boleh bincang. Contohnya kesalahan melakukan persediaan untuk melakukan maksiat. Saya nak tanya juga section apa? Kan? Mungkin ada tapi tak secara direct. Saya nak tanya juga persediaan untuk menawarkan perkhidmatan maksiat. Mungkin ada tentang pelacuran dan sebagainya. Tetapi dia
tidak direct. Jadi kalau kita kata ia pertindahan undang-undang sebenarnya agak tidak tepat. Yang tepatnya adalah kuasa gubalan perlu melihat kepada subject matter, kepada tajuk, kepada intipatinya, sama ada dia di dalam senarai negeri ataupun di dalam senarai persekutuan. Jadi ini sebenarnya keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan. Jadi kita kena hati-hati. Kalau tidak nanti kita, Mahkamah Persekutuan cakap lain, kita cakap lain. Dan dalam bab ini, Yang Amat Arif Ketua Hakim Negara secara spesifik menyatakan bahawa pendekatan compare section ini tak boleh pakai. Kan, pendekatan compare section ini tak boleh pakai. Yang boleh pakai adalah tengok kepada subject matter.